Selalu orang nak tahu apa itu emas 24K, apa itu emas 22K, apa pula emas 916, apa itu pula emas 999. Ya Allah, apa benda ni? Apakah kaitan antara semua ni? Okey. So, tuan-puan, nantikan dan lihat video Kak Suzy ni sampai habis. Kak Suzy akan terangkan tentang hal ini berkaitan dengan karat emas dan juga peratusan emas. Sebelum kita teruskan, Kak Suzy nak minta tolong tuan-puan semua subscribe lah video Kak Suzy ni kan. Lepas tu komen sekiranya ada apa-apa persoalan yang nak tanya dan share sekiranya tuan-puan rasa video ini bermanfaat untuk orang lain supaya tahu juga dan bijak tentang emas. Assalamualaikum dan salam perpaduan kepada semua penonton video Kak Suzy. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan Kak Suzy dalam video terkini Kak Suzy. Okey, so hari ni Kak Suzy nak ceritakan tentang karat emas. Apa tu karat emas? Okey, so Kak Suzy harap dengan penerangan Kak Suzy hari ini maka tuan-puan selepas ni akan lebih faham dan tahu apakah itu kaitan karat emas, macam contoh 24K, 22K, apa itu peratusan emas dalam kiraan peratus selalu kita dapat, dan juga apakah itu nama-nama emas yang selalu kita tengok 916 lah, 750 lah, 999. Apakah kaitan semua ni dalam karat emas? Okey, jom lihat video Kak Suzy ni, tonton sampai habis ya. Karat emas adalah ukuran pecahan ketulinan untuk emas. Jadi dia ada 24 bahagian. Dia hanya ada 24 je ya tuan-tuan, tak ada 25, tak ada 26. Jadi ianya telah dibahagikan kepada 24 bahagian, di mana semakin tinggi karat emas ni maka semakin tulen emas itu. Maksimumnya adalah 24 sahaja. Jadi tuan-puan boleh lihat dalam jadual sebelah ni. Jadi kalau dari sini tuan-puan lihat emas 24K merupakan emas yang mempunyai peratus ketulinan adalah 99.9%. Di mana inilah yang selalu kita sebut emas 999. Nampak? Dalam jadual ni yang seterusnya, di mana karat-karat ni telah disusun mengikut simbol-simbolnya, dan Kak Suzy harap tuan-puan dah boleh faham tentang karat emas lepas ni. Lihat jadual ni. Dari jadual ni juga kita tahu bahawa terdapat pelbagai kategori emas mengikut ketulinan. Namun yang paling popular adalah emas 24K, emas 22K dan juga emas 18K. Kat sini kalau kita pergi mana-mana di seluruh dunia, selalunya 3 kategori emas ni yang popular. Tuan-puan boleh lihat dalam jadual ni. Di mana dalam jadual ni Kak Suzy dah susun. Ini merupakan jadual peratusan kandungan emas mengikut karat. Jadi kepada tuan-puan yang rasa tak pernah tahu sebelum ni, maka Kak Suzy harap selepas tengok jadual ni tuan-puan dah boleh faham tentang kaitan karat emas dan juga peratus ketulinan emas ni. Emas 24K juga disebut sebagai emas tulen, iaitu hampir 100% adalah emas. Selalu kita tak sebutlah 100%, kita akan sebut 99.9%. Jadi ini bermakna keseluruhan 24 bahagian tu adalah emas tulen.
tanpa wujud apa-apa percampuran logam lain dalam emas tu. Sebab itu, emas 24K ni lebih mahal daripada ketulinan emas-emas yang lain. Walau bagaimanapun, ketumpatan emas 24K ni lebih rendah berbanding dengan emas yang mempunyai karat yang lebih rendah. Sebab itu, emas 24K ni lebih lembut. Dan mudah dibentuk, di mana dengan hanya sekali gigitan sahaja boleh meninggalkan kesan ke atas emas ni. Ni kalau emas macam public gold ni, emas ni tulen 24K 999.9. Jadi kalau tuan-puan gigit, tak mustahil boleh meninggalkan kesan pada emas ini. Kalau tuan-puan tak percaya, tuan-puan boleh cuba. Kak Suzy tak boleh lah nak cuba. Kak Suzy sayang emas Kak Suzy. Nanti tuan-puan cuba emas tuan-puan ya. Bagi emas 22K pula, ianya menunjukkan 22 bahagiannya adalah emas, manakala 2 lagi adalah logam lain. Jadi peratusannya adalah 91.6%. Baki 8.4% lagi terdiri daripada logam lain seperti perak, zinc, nikel, alloy dan lain-lain. Sebab itu, kebiasaannya barang kemas kita diperbuat daripada emas 916 supaya ianya tetap lagi lembut, mudah dibentuk tetapi keras sedikit berbanding dengan emas 24K. Sebab tu kalau tuan-puan tengok ni pakai lama-lama dianya susah sikit nak bengkok. Kalau gelang ni diperbuat daripada emas 24K, maka ianya sangat mudah dibentuk, dilentur sebab emas 24K ni sifatnya lebih lembut daripada emas 22K. Dengan percampuran logam ini akan menyebabkan tekstur emas yang ditempa menjadi lebih keras bentuknya dan lebih tahan lama. Sebab itu, kebanyakan emas 916 atau 22K ni biasanya dibuat barang kemas. Tuan-puan boleh lihat ni, barang kemas ni keras kan? Jadi, ianya tak mudah bengkok. Tidak seperti kalau tuan-puan buat barang kemas menggunakan emas 24K. Emas 18K pula adalah 75% adalah emas dan dicampur dengan 25% logam lain seperti perak ataupun tembaga. Dari segi warna, barang kemas 18K ni biasanya akan menjadi sedikit pudar. Dia tak adalah sekuning kalau barang kemas 916. Kebiasaannya barang kemas yang bertatahkan berlian diperbuat daripada emas 18K supaya ikatan untuk dia ikat, dia grip berlian tu lebih kuat, tak mudah patah grip-grip dia tu. Jadi berlian tu pun tak mudah jatuh. Barang kemas yang terbentuk dari emas 18K ni sifatnya lebih tahan lasak dan lebih keras. Jadi sebab itu tuan-puan boleh pakai hari-hari, ianya susah nak bengkok ataupun nak patah ke, dan tuan-puan boleh melasak. Sebab tu kalau macam ni keluaran Aurora Italia, barang kemasnya adalah emas 18K. Jadi ianya memang tahan lasak. Walaupun tuan-puan tengok sini cam-cam ni bergantung-gantung macam ni. So ada edisi ianya keluaran 18K. Jadi tuan-puan tak perlu risau takut dia cepat putus ke apa. Kecuali kalau tuan-puan tersangkut, tertarik, itu tak mustahil lah. Dia boleh putus juga. Lasak tu macam berbaloi-baloi lah lasak tu. Janganlah tuan-puan sengaja ambil tukul, ketuk ke. Memang ianya tetap akan bengkok. Tapi logik kalau kita sekadar pakai ni,
kat tangan, bengkok buat aktiviti harian. Kalau kita perempuan buat aktiviti harian di dapur, jadi tak ada masalah untuk kita kisahkan koleksi barang kemas kita ni bengkok ke, cepat patah ke, atau apa-apa yang lain. Jadi kita tetap bergaya cantik, comel dengan barang kemas kita walaupun kita sibuk memasak di dapur. Jadi bagaimana? Itu sahaja perkongsian Kak Suzy untuk hari ini. Kak Suzy harap lepas ni tuan-puan dah tahu dah bagaimana untuk mengetahui ketulinan emas dan juga kaitannya dengan peratusan emas tersebut. Kalau tengok jadual ni, kalau rasa nak hafal, boleh hafal. Formula mudah, kalau kita tengok emas tu 999, maka kita tahu ianya adalah 99.9% adalah emas. Kalau kita tengok emas tu 916, maka ianya adalah 91.6% adalah emas. Dan kalau kita tengok, kita jumpa emas 875, maka kita tahu 87.5% adalah emas. Selebihnya logam lain. Jadi dengan cara macam itulah tuan-puan boleh tahu kaitan emas ni dengan peratusan emas dan juga ketulinan emas. Okey, itu sahaja. Kak Suzy harap video ni bermanfaat untuk semua. Sekiranya tuan-puan rasa perlu beritahu ramai orang lagi tentang ketulinan emas ni, maka tuan-puan klik butang share kat bawah ni. Nanti orang lain pun boleh dapat ilmu ini supaya selepas ni mereka lebih arif, lebih faham dan lebih bijak membeli emas. Okey, itu sahaja. Bye. Jumpa lagi.